Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin diberinya kepada kita lagi satu nikmat, iaitu nikmat majlis ta'lim. Hadis yang selalu yang Tuan Guru kita Ustaz Nan akan ulang dan ulang dan ulang, iaitu hadis kelebihan majlis ta'lim. Hadis kelebihan majlis ta'lim. Sama ada hadis daripada Abu Hurairah, hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, ataupun hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri, kesemuanya menceritakan bila kita masuk majlis ta'lim ataupun kita menganjurkan majlis ta'lim, kita duduk dalam majlis ta'lim, kita hadir ke majlis ta'lim, kita hadir sebagai satu daripada 3 kumpulan. Bila majlis ta'lim dibuat, dianjurkan, orang yang hadir dalam majlis ta'lim tu dia satu daripada 3. Jangan jadi yang keempat. Artinya ada 4 golongan. Yang keempat kita jangan masuk. Kita masuk satu daripada 3. Yang pertama siapa dia? Yang pertama dikatakan orang yang hadir sebagai alim. Alim bermakna orang yang datang, dia dijemput dan dia nak menyampaikan ilmu. Itu dipanggil alim, satu. Atau kehadiran kita sebagai orang yang kedua, muta'allim, iaitu orang yang datang nak belajar. Atau yang ketiga, kita jadi orang yang mustami'. Kita jadi orang yang mustami'un, orang yang datang mendengar. Baik. Kenapa ada sebutan beza antara orang mendengar dan orang yang belajar? Ini bab ini bab yang para ulama masukkan dalam bab kelebihan majlis ta'lim. Pertama alim, kedua muta'alim, ketiga mustami', dan yang keempat dikatakan wala takunu karabi' fatahlik. Jangan kamu jadi yang keempat, kamu binasa. Kamu binasa. Siapa dia yang keempat? Dia bukan alim, dia hadir, dia bukan orang yang mengajar, dia bukan datang dengan niat untuk belajar, dan dia bukan datang dengan niat untuk mendengar. Jadi agak-agak apa niat dia? Fatahlik. Ulama kita guna perkataan fatahlik. Dia orang yang keempat, orang yang binasa. Dia datang dengan nawa itu memusuhi orang alim, memusuhi orang yang belajar, dan memusuhi orang yang mendengar. Jadi apa dia buat sehingga dia binasa? Dia menyekat alim, muta'alim dan mustami'. Dia usahakan supaya orang alim tak menyampai ilmu, tak dapat sampaikan ilmu. Orang yang belajar tak dapat belajar, dan orang yang mendengar tidak dapat mendengar. Kalau dia datang sebagai yang keempat ini, saya belum jumpa, sekadar yang saya tengok, saya belum jumpa perbezaan pandangan ulama sama ada salaf ataupun khalaf yang kata yang keempat ini beruntung. Tak.
Yang keempatnya adalah golongan binasa. Binasa. Dia buat, dia mai, dia datang, dia menyebabkan orang alim tak boleh sampai ilmu, ataupun orang alim menyampai ilmu, orang yang belajar tak boleh nak fokus belajar, dan orang yang mendengar tak boleh nak mendengar dengan betul. Maka dia dikatakan fatahlik, orang yang binasa. Kerana bagi tiga golongan ini kesemuanya ada fadilat majlis ta'lim. Cuma kalau kita tengok di situ ada sedikit perbezaan, dikatakan orang yang belajar dengan orang yang mendengar. Dari segi literal seolah-olah macam tak ada beza. Tapi ulama kita dalam kitab tazkiyah mereka menyebut ada beza. Orang alim dan orang yang muta'alim ni disebut di dalam hadis At-Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diangkat oleh At-Tirmizi, tentang Nabi menyebut tentang ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha. Nabi kata dunia ini dikutuk, dan dikutuk apa yang ada dalam dunia. Mal'unah dalam bahasa merujuk kepada laknat. Laknat dalam bahasa, kalau kita buka dalam kamus Arab Munjid, dia merujuk kepada perkataan ab'adahu minal khairi. Semua benda yang menghalang kita, menjauhkan kita daripada kebaikan, itu dikatakan laknat. Apa saja yang menjauhkan kita daripada kebaikan, itu disebut dengan perkataan laknat. Maka kerana itu kepada iblis dikatakan sebesar-besar laknat. Kenapa? Dialah, kita kata, induk yang menyebabkan semua makhluk dalam dunia ini dia nak pisahkan dengan kebaikan daripada Tuhan. Maka dia dikatakan alaihi laknatullah, ke atasnya laknat Tuhan. Tuhan kutuk dia, Tuhan jauhkan dia sampai bila-bila daripada kebaikan di sisi Allah. Sedangkan Allah Ta'ala itu mempunyai kebaikan, rahmat yang cukup besar, dia tutup untuk iblis. Maka dikatakan dunia ini kesemuanya, kebanyakan isi dunia menjauhkan kita daripada kebaikan. Dan Nabi kata apa sahaja yang menjauhkan kita daripada kebaikan itu tidak baik. Nabi kata melainkan dalam dunia ini ada 4 perkara. Nabi kata illa, melainkan Nabi kata alimun wa muta'allimun. Nabi kata melainkan orang alim, orang yang belajar ilmu, dan orang yang mentaati perintah Allah, dan zikrullah. 4 benda ni Nabi kata kalau kita dalam kondisi itu, Nabi kata dunia yang menghanyutkan kita, yang sentiasa di dalamnya ada agenda-agenda menjauhkan kita daripada kebaikan, dia tak boleh jauhkan kita daripada kebaikan. Kalau kita termasuk satu daripada tadi, alim, muta'alim, wa ma walahu, ataupun zikrullah. Zikir Allah, mengingati Allah. Duduk dalam majlis ta'lim pun dipanggil zikrullah, baca Quran pun zikrullah, berzikir sungguh pun dipanggil zikrullah. Mentaati perintah Allah, duduk dalam majlis ilmu, belajar perintah Allah, belajar sunnah-sunnah Nabi, nak cuba menghayati dan menyesuaikan diri, itu dipanggil zikrullah juga. Dipanggil ketaatan pada Allah, menjadikan diri kita seorang yang belajar, dan menjadikan diri kita seorang yang alim. Nabi kata ketika dunia itu terkutuk dan terlaknat, 4 golongan ini diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kita jadikan diri kita, dikatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'un wala takunu rabi' fatahlik. Jadikanlah diri kamu orang alim, orang yang belajar, orang yang mendengar, dan janganlah kamu jadi orang yang keempat. Kamu akan binasa. Binasa. Maka saya lebih menyatakan bahawa perkataan binasa itu merujuk kepada kebinasaan jiwa, kebinasaan hati manusia. Bila dia menjauhi orang alim, dia menjauhi orang yang belajar ilmu, dan dia pun tak suka jadi orang yang belajar, maka dia akan binasa. Telinga dia akan binasa, penglihatan dia akan binasa, akal dia akan binasa, emosi dia akan binasa, dan hati naluri dia akan
binasa. Tertutup. Tengok ikhwan, para ulama kita kata untuk menghalang mata hati kita daripada melihat hidayah Tuhan, tidak diperlukan sebesar benda untuk menghalang. Cukuplah satu benda kecil saja. Kalau benda kecil itu duduk betul-betul di, kita kata, anak mata hati, maka pandangan itu akan terhalang. Macam kita lah ni, kita tak mau tengok banyak benda, kita pejam mata. Pejam mata tu ialah itu sifat dia. Tapi kawan, kalau kita ambil macam ni, orang duk jaga kesihatan ni, dia belah timun. Ambil belah timun, boh timun atas mata. Timun tu bukan besar Bukit Bendera. Timun bila dia tutup, dia letak timun atas mata, terus mata ni tak dapat melihat di belakang timun tu ada apa, dia akan nampak timun je. Itulah contoh dia apabila Allah nak menutup mata hati manusia. Ya Allah Ta'ala katakan dalam ayat dia, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum adabun azim. Allah kata Allah tutup, khatamallahu ala qulubihim. Yang Allah tutup tu apa dia? Qulub. Ya, pandangan yang ada dalam hati. Satu saya benda Allah tutup. Allah tutup di mata hati satu, di telinga satu. Dalam surah Al-Isra Tuhan kata hijaban mastura, di telinga Allah Ta'ala kata waqra. Kami letak satu hijab, satu penutup kecil je. Kita tengok betul dalam yang menutup kecil je. Dia besar. Tapi kerana di sini tertutup, kita cuak ayat macam mana pun dia tak, walaupun dalam ni ada syarat dengan muatan, dia tak boleh keluar. Pasal apa? Penutup dia kecil je. Maka Allah Ta'ala kata hijaban mastura. Kami bagi satu penutup, yang penutup itu menutup, sangat menutup, sehingga dia tak nampak. Yang dia tak nampak apa dia? Dia tak nampak hubungan dia dengan Tuhan. Lain semua dia nampak. Semua dia nampak. Dia tahu kata dia pegawai, dia nampak. Dia tahu kata dia majikan, dia nampak. Dia tahu kata dia bos, dia nampak. Dia ada harta, dia ada itu. Cuma dia tak nampak dia dengan Tuhan apa. Dia tak nampak. Dia tak nampak akhirat. Apa dia tak nampak? Dia tak nampak apa. Seperti macam mana ikhwan? Sebesar-besar rahmat Tuhan yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad, punya besar dia itu, punya rahmat dia itu, dikatakan dalam Al-Anbiya 107 tu, kita duk baca selalu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya rasa saya tak payah terjemah ayat ni, kita semua tahu dah. Begitulah rahmat dia diturun di tengah-tengah bumi Mekah, yang dipanggil dengan golongan kafir musyrikin Mekah tak boleh melihat Muhammad itu rahmatan lil alamin. Kenapa kita boleh nampak? Kenapa mereka tak boleh nampak? Kerana hijaban mastura. Ada satu benda kecil je tertutup. Sangat tertutup. Ya. Dalam ayat lain Allah Ta'ala katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utuskan engkau Muhammad melainkan kafatan lin-nas, untuk semua manusia, untuk membawa berita gembira dan untuk membawa peringatan. Menyebabkan ikhwan, seorang ulama terkenal, Al-Aiz bin Abdul Salam. Al-Aiz bin Abdul Salam, dia kata dalam ayat ini, ayat 107 tadi, Al-Anbiya tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ayat itu telah memberi suatu rahmat besar kepada kita. Di antaranya ialah bahawa dengan Allah utusnya Nabi Muhammad, telah ada suatu hukum, kerana Muhammad itu rahmat,
untuk alam ni telah ada suatu hukum. Hukuman apa? Tuhan merahmati umat Muhammad dengan dia tidak mengambil tindakan kepada apa-apa kesalahan yang umat Muhammad lakukan setelah Muhammad diutuskan kepada mereka. Tindakan di dunia Tuhan tidak ambil. Berbeza dengan umat-umat dulu. Umat-umat dulu Tuhan mengambil tindakan di dunia, yang kita boleh baca dalam surah, dalam banyak ayat. Di antaranya ayat yang mudah kita dapat dalam surah Al-Ankabut ayat 40 tu, Allah kata wa kullan akhazna bizambi. Allah kata kesemua mereka kami telah mengambil tindakan. Kenapa? Bizambi, kerana dosa mereka. Faminhum man akhazhum sayhah. Ada di antara mereka kami hantar sayhah, suara pecah genang telinga mati. Ada kami hantar kepada mereka apa? Angin yang kuat. Ada kepada mereka kami tenggelamkan dalam bumi. Ada daripada mereka kami rekahkan bumi ini. Kesemua tu kata Allah, kami ambil tindakan atas dosa. Tapi untuk umat Muhammad, kerana Muhammad itu rahmatan lil alamin, tak, Tuhan tak bagi azab di dunia. Sebesar itu rahmat Muhammad, ketika Muhammad duduk di Mekah, orang Mekah boleh melihat mukjizat Muhammad. Bulan terbelah dua, berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kalau kita centum dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu antara riwayat dhaif dan riwayat yang sahih, lagilah kita boleh tengok kedahsyatannya. Kalau kita tengok riwayat sahih sahaja, dengan kita ketepikan yang dhaif pun kita nampak dahsyat. Tapi kalau kita himpun pula, ya Allah, bukti-bukti secara kita kata saintifik alami pada zaman itu semuanya dapat dijawab oleh Muhammad. Semuanya dapat dijawab. Sebesar itu mukjizat yang dibagi, dan mereka semua lihat, menyaksikan benda itu. Peperangan yang berlaku begitu dahsyat. Peristiwa mereka hambat Muhammad dengan Abu Bakar dalam peristiwa hijrah yang menyebabkan Suraqah bin Malik memberi kenyataan apa yang dia lihat kepada Nabi dan Abu Bakar. Kuda dia jatuh macam mana, dia dah boleh dah, dia nak tangkap dah Nabi dengan Abu Bakar, dia nak lepas panah dah. Tiba-tiba apa Tuhan buat kepada dia? Dia boleh balik, dia boleh cerita balik pada kaum dia. Dan ada suatu janji yang dijanjikan Nabi kepada Suraqah bin Malik, iaitu dia akan dapat suatu permata daripada kerajaan Rom. Dahsyat. Dia tunggu dan dia tunggu sampai Nabi wafat, tak datang lagi. Naik Abu Bakar As-Siddiq, dia tak dapat lagi. Dia tunggu. Sehinggalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi Nabi mati. Nabi berapa lama ikhwan duduk di Mekah, di Madinah? 10 tahun. Cukup 10 tahun Nabi mati. Naik Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun. Sudah jadi 12 tahun. Betul? Lepas tu baru naik Umar Al-Khattab. Tahun ke-13 naik Umar Al-Khattab. Bila Umar Al-Khattab naik, Umar hantar bala tentera pergi ke Rom, berperang dengan Rom. Rom jatuh, Rom kalah. Yang turun surah Ar-Rum. Bila Rom kalah, singgah sana permata-permata daripada Rom dibawa datang. Umar tengok. Bila Umar tengok, Umar teringat nama Suraqah bin Malik. Umar kata Nabi ada janji nak bagi ke dia permata daripada Rom. Dan Umar ambil. Umar bagi pada Suraqah. Umar kata Suraqah, inilah yang dijanjikan oleh Nabi. Setelah hampir 15 tahun. Artinya kebenaran fakta, kita kata bukti sains alami ketika itu telah membuktikan Muhammad bukan pembohong. Ajaran dia betul, benar. Ketika tentera Ahzab berpaling tadah kan, dia attack Madinah. Setelah ada perjanjian Muhammad dengan luar negeri, akhirnya mereka berpaling tadah
berpaling tandah itu menunjukkan kebenaran Muhammad. Ya subhanallah. Tetapi ada satu benda aja tertutup dalam hati mereka. Allah cerita, kenapa kebanyakan Yahudi tak boleh terima Muhammad. Lagilah dahsyat Yahudi ni. Kebenaran itu ada dalam kitab mereka, Injil dan Taurat. Ada satu benda dalam hati ahlu kitab, sikit aja ikhwan duduk, dan menutup segala kebaikan. Apa dia? Allah cerita dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Ini kita kena jaga ikhwan. Pasal itu dia kata tadi, jangan jadi orang yang keempat. Orang pertama orang alim, kedua orang yang belajar, ketiga orang yang mendengar. Jangan jadi yang keempat. Sebabnya keempat ni dia akan musuh dengan tiga di atas. Bila dia musuh dengan tiga di atas, dia ada penyakit ni. Kebenaran dia tak akan nampak. Apa dia? Anda dengar Quran kata. Quran kata, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Kita berlindung pada Allah. Kita kata, ya Allah, selamatkanlah kami daripada penyakit ni. Kita cakap bahasa kita ni, kalau kena penyakit ni sedih tak guna. Yang ni betul-betul tak guna. Allah kata, wadda katsirun min ahlil kitab. Allah kata, berapa ramai daripada ahlul kitab Muhammad. Berapa ramai daripada ahlul kitab. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Dia penat sangat Muhammad. Seberapa banyak orang yang ikut kamu ni, semuanya kembali jadi kufur. Semuanya jangan mengaji dah bab iman, jangan mengaji dah bab akhirat, jangan mengaji dah bab Islam, bab ihsan ni, jangan mengaji dah. Biar mereka hidup dengan kufur. Walaupun Muhammad dah berjaya bawa ahli Mekah, ahli Madinah, tapi Yahudi tengok, ahli kitab ni tengok, kalau boleh pengikut Muhammad yang banyak tu jangan ikut Muhammad, biar mereka kembali jadi kufur. Biar Masjid Nabawi kosong, Masjidil Haram ni tidak ada orang tawaf, tak nampak syiar Islam. Quran kata, sedangkan mereka jadi lagu tu, kata Quran, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka al-haq, kebenaran. Dia pun nampak kebenaran tu. Tapi kenapa mereka berangan-angan nak tutup orang, jangan bagi belajar itu, jangan bagi belajar ini? Kenapa? Kenapa? Kalau disuruh tanya di mana silap Muhammad, satu silap dia tak boleh tunjuk. Kesemuanya al-haq. Termasuk yang Ustaz Nan cerita baru ni, sama ada dalam riwayat Bukhari ataupun Tirmizi, seorang ahli kitab yang terkenal yang bernama Abdullah bin Salam. Hari pertama Nabi hijrah ke Madinah, apa dia sebut? Dia kata, bila aku tengok muka Nabi, araftu anna wajhahu laysa biwajhil kadzdzab. Itu siapa sebut? Ahlul kitab sebut. Hari ini aku tahu dah, yang Muhammad selama ni aku dengar cerita dalam Injil, dalam Taurat, yang kata Rasul lahir di Mekah, hari ini dia hijrah ke Madinah. Hari ini aku first time tengok muka dia. Satu benda aku tahu, muka Muhammad bukan muka pembohong. Dia sememangnya Nabi dan Rasul. Innaka nabiyyul mursal. Itulah dalam hadis Bukhari, perkataan yang mula-mula disebut oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, seorang pendeta yang terkenal yang Khadijah bawa Nabi jumpa dia ketika Jibril datang di Gua Hira. Kau adalah Nabi yang diutuskan Muhammad. Andai kata Waraqah ini panjang umur, sihat badan, lagi sekali Jibril datang pada engkau Muhammad, Waraqah akan beriman dengan kau. Tapi tak sempat. Dia mati awal daripada itu. Ya subhanallah. Jadi datang kebenaran. Dia pernah juga orang beriman ni kalau boleh jangan beriman dengan Muhammad. Kenapa? Tengok Quran sebut. Apa yang ada dalam diri mereka ni sampai mereka boleh teringat sampai setara itu? Allah kata hasadan.
Melayu pun panggil benda sama kan? Apa dia? Dengki. Hasadan, kedengkian. Satu makhluk Allah kecil, tak dapat dilihat dengan mata, tapi kalau masuk dalam hati manusia, rosak manusia itu. Hasadan. Tengok, kedengkian itulah yang menyebabkan tertutup hati manusia untuk melihat betapa benarnya ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dan kalau dengki ini masuk kepada orang yang keempat, orang pertama siapa? Orang alim. Orang yang kedua orang yang belajar. Orang yang ketiga orang yang mendengar. Jangan jadi orang yang keempat. Bukan alim, bukan belajar, bukan mendengar. Dengki masuk dalam dia. Apa akan jadi? Dia boleh stop syiar Islam pada alim, pada muta'alim dan pada mustami'. Dengki masuk. Dan antum boleh bayang, kalau dengki itu pula masuk dalam hati para ulama, hati orang yang belajar, hati orang yang mendengar, apa jadi? Ya subhanallah ikhwan, subhanallah. Sikit je dengki, tak puas hati. Dia tak puas hati kat Ustaz Nan kah? Dia tak puas hati kat saya kah? Dia tak puas hati kat pengurusi kah? Dia tak puas hati kat AJK kah? Dia tak puas hati dengan pentadbiran kah? Dia dengki. Dengki itu boleh buat rosak satu program. Rosak satu program. Dengki. Ya subhanallah ikhwan. Oh, jangan main-main. Dengki. Bukan ada sebab apa-apa. Melayu kata hasad dengki. Hasad tu dah dengki. Dengki lagi. Melayu nak habaq kata sifat tu berat kan. Macam dia kata buka pintu gate. Dia tahan cuba try tu. Makna dia nak habaq kata try betul-betul ya. Dalam bahasa Arab dia kata taukid. Dia sebut satu kalimah dia ulang dua kali. Untuk apa? Untuk habaq penegasan. Aku tak tahu nak habaq dia punya hasad dengki lah. So Melayu pun faham, Arab pun faham. Yang tak faham siapa dia? Kawannya ada hasad dengki. Dia tak faham. Dan dia pun tak faham kenapa dia kena buat ke orang itu. Pasal itu kita belajar dalam bab hasad dengki ni. Dengki itu dia bukan mengharapkan kebaikan orang dia dengki tu mai ke dia. Dia tak harap pun. Dia tak dapat kebaikan apa, kawan tu pun tak dapat kebaikan. Dia hanya dengki tu dapat mudarat, tapi dia happy dengan suasana tu. Satu sifat yang tak dapat ditakrifkan. Dan itulah yang ada kepada satu makhluk. Bila Allah buat Adam, dia tengok Adam, benda tu ada kat dia. Terus Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sifat sombong tu aba, enggan. Sombong, menyala-nyala, menyemarakkan kedengkian pada Adam. Maka Adam dibuang. Dibuang Adam, sungguhlah hidup dia. Jadi kerana itu ikhwatul iman, kita syukur kepada Allah kerana Allah bagi pada kita jadi sekurang-kurangnya kita ni muta'alim, mustami'. Nanti kita baca dalam Fathul Bari, Ibn Hajar kata apa? Beza mustami' dengan muta'alim. Segala keberkatan itu ada pada muta'alim dan alim. Mustami' ni dia menumpang barakah dua golongan, tapi dia tetap dapat barakah kerana dia menumpang barakah. Yang ketiga ni langsung tak ada barakah. Tak ada barakah. Lepas itu orang yang menganjurkan majlis ilmu dapat barakah, tempat itu dapat barakah, yang hadir dapat barakah, yang menyampai dapat barakah, yang datang dengan niat nak datang dapat barakah, yang tak dapat barakah ni siapa dia? Yang menghalang. Takkan dapat barakah. Ya. Subhanallah ikhwan. Pasal itu sifat inilah yang kita kena buang daripada kita punya diri. Jangan bagi ada dalam diri kita. Kalau ada, tak boleh masuk syurga dengan sifat ni. Nak kena buang di dunia baru boleh masuk. Bukan kata syurga ikhwan, dalam kubur pun tak boleh masuk. Kalau ada sifat ni, hasadan ni, hasad. Dalam satu riwayat yang dhaif yang kita selalu dengar, ada juga dalam Riyadhus Salihin, tapi dia dhaif. Tapi ulama kata dhaif dia tak jatuhlah sampai syiddatul adhaf, dhaif yang setanding dengan hadis palsu. Iaitu apa dia? Hasad dengki. Macam mana dia makan amalan kita, macam mana kayu dan dengan api. Al-hasadu ya'kulul hasanati, itu hadis dhaif. Apa? Dengki itu dia memakan kebaikan kita buat, seperti mana
kama ta'kulun narul hatab. Macam mana api yang menyala tu, kita lepas kayu masuk dalam dia, dia makan kayu tu sampai jadi arang, jadi bara, langsung tak ada manfaat. Jadi ini kita syukurlah pada Allah bila duduk majlis taklim, dapat maghfirah, dapat sakinah, dapat rahmah, dapat tazkiyah, penyucian diri. Tapi kalau kita dihalang oleh Tuhan duduk dalam majlis seperti ini, Allahu Akbar, kita risau. Kenapa? Jadi macam mana Fattah Al-Mausili tanya ulama Iraq, dia tanya kepada anak murid dia, dia kata, apa pandangan kamu kalau orang sakit itu dalam masa 3 hari tak usah bagi makan, tak usah bagi air setitik, tak usah bagi ubat kat dia, apa jadi ke dia? Kesemua jawab, yamut, dia akan mati. Kata Fattah Mausili, kazalikal qalb, macam itulah hati kamu. Kalau 3 hari kamu kosongkan dia, tak dengar ayat Quran, tak dengar siraman hadis, tak dengar apa-apa yang dihurai oleh para ulama kita, cukup 3 hari, maka hati itu akan berpaling pada benda lain. Apa satu kita kena hati-hati. Bila ada masa orang dah tak boleh mai ke masjid, mai kosong, orang balik. Nanti mai satu masa, kita pula nak ajak orang mai ke masjid, kita akan jadi susah. Pasal orang dah biasa hidup tanpa masjid. Pasal tu jangan halang orang mai ke masjid. Ketuk guru nak mai ke masjid, jangan halang. Kalau dia tak ada tauliah, bagilah tauliah. Settle lah problem. Tak ada masalah anak orang masuk meminang. Dia pun duk kawan, orang kata usung sana usung sini lah, dah dia masuk meminang, mak ayah terima lah, selesai lah bah. Macam mana Ustaz ni? Setuju. Setuju. Senang lah bah. Kenapa nak bagi susah? Kita kata tak boleh. Bila tak boleh, kita duk riuh pula. Tengok duk usung anak aku, dah dia masuk minta hang tak bagi, terik apa masalah dia? Masalah dia umur lah. La ya Allah ya Tuhan, itu bukan bab. Yang nak kahwin tu bukan kita dengan dia, anak kita. Macam mana pandangan profesor kita? Anak kita bahagia dengan dia, kita angkat tanganlah, Tuhan bahagiakanlah anak. Walaupun aku tengok tak apa bahagia, cara aku tengok tu macam aku nak pergi hospital bahagia, tapi anak aku bahagia, kau bahagiakanlah mereka. Simple, hidup ni simple. Sahabat pegang tak? Saya buat satu contoh. Okey, sahabat duduk lagu tu. Duduk tu pegang. Pegang ayat ni. Sahabat rasa berat tak? Berat kan? Kalau saya suruh pegang 1 jam, habis belah kan? Baik. Agak-agak berapa berat ayat ni? Ada 1 liter. Tak sampai Okey, setengah kilo. Macam setengah kilo. Sebenarnya berapa berat, banyak ayat ni tidak main peranan. Tapi yang main peranan daripada berapa lama kita boleh pegang. Kita boleh pegang berapa lama. Okey, berat. Pegang sat tak berat lah. Dia berat, tapi kita pegang sat tak berat. Tapi kalau kita pegang 1 jam, kita pegang 2 jam macam ni, tangan kita boleh jadi, kalau orang belah sana kata menggigil kan, orang sini kata apa? Ketang. Bila ketang tu bermakna berat itu telah singgah di tangan kita, kemampuan kita tak kuat, kita tak kuat. So kita nak kena buat apa? Simple saja. Botol yang seberat ni kalau kita pegang dalam masa yang singkat, okey. Tapi kalau masa yang lama, tak okey. So untuk bagi okey balik tangan kita apa? Letak botol itu di bawah. Selamatlah tangan kita. Hilanglah ketang. Tapi masalah dia pasal apa? Tak mau buang tu. Tak. Artinya masalah dalam hidup ni, bila kita pegang masalah, dia berat lah. Pegang masalah seminit okey, 2 minit okey, 3 minit okey. Jangan pegang masalah bertahun-tahun. Dia akan cedera kita. Macam mana nak buat? Letak masalah tu di bawah. Maka semua masalah jangan bulang kepala. Tak. Apa dunia tak ada masalah? Ustaz tak ada tauliah, bagi tauliah, selesailah masalah. Anak nak kahwin, bagi kahwin, selesailah masalah. Bila ustaz tak ada tauliah,
minta tauliah, pergi interview tauliah, kita tak bagi tauliah, masalah ke tak? Masalah lah. Ustaz nak mai, orang jemput, lepas tu dihalang. Orang yang jemput kena marah, ustaz kena marah, pendengar tak boleh dengar. So kenapa bagi masalah? Selesaikanlah masalah. Bagi tauliah tak ada lah masalah. Bagi kahwin tak ada masalah. Sahabat agree dengan saya? Kalau agree berarti dekat tu cukup. Kita bagi kepada tuan guru kita selepas azan. Azan dulu. Azan ke teruslah? Teruslah. Saya serahkan. Jadi kesimpulan saya nak bagi tahu buat ikhwan. Kesimpulan saya nak bagi tahu. Itulah rahmat dan kurnia Tuhan pada kita. Tidak sahaja duit ringgit, tetapi rahmat dalam hidup. Duduk dalam majlis taklim adalah rahmat. Karena itu selalulah kita bersyukur dengan hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Hari-hari kita kenal hidayah yang dibawa oleh Muhammad, kerana sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk daripada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka saya menjemput tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Adnan Sa'ad, yang wajah dia tak pernah ada masalah, kerana dia selalu tak masalah di bawah. Saya ni wajah ada masalah, dia suka pegang masalah. Jadi untuk memberi kepada kita pandangan dan pembimbingan. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairan man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, tadi kita dah dengar dah bagaimana Al-Fadhil tuan guru kita Ustaz Alim Hassan membawa kepada kita surah Al-Baqarah ayat 104 tentang bagaimana perangai orang-orang Yahudi yang mereka ni memang tak suka orang-orang Islam ni ikut Muhammad. Itu perangai Yahudi lah. Kemudian kalau kita tengok surah yang sama ayat 114, surah Baqarah ayat 114, ayat ni lagi kita kata menceritakan tentang perangai Yahudi juga. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 114 Baqarah tu, Allah Ta'ala tanya, "Waman azlamu mimman mana'a masajidallah an yaskharu fiha ismuhu." Waman, dan siapakah azlam? Digunakan perkataan azlam, paling zalim. Allah Ta'ala tanya, ada tak orang yang paling zalim daripada perangai ini? Allah Ta'ala tanya, waman azlam, siapa yang paling zalim daripada mimman, daripada orang mana'a, yang menghalang orang datang ke rumah Tuhan. Tuhan. Ayat 114 ni Allah Ta'ala tanya. Agak-agak hampa ni yang selalu duk cakap tentang iman, duk baca Quran ni, agak-agak ada tak orang yang lebih zalim daripada ni? Daripada mana? Daripada orang yang menghalang orang untuk datang rumah Allah. Untuk apa? Yaskaru fiha ismu, untuk sebut nama Allah. Untuk sebut nama Allah. Bukan nak buat apa pun. Datang untuk sebut nama Allah. Dalam surah Taubah Allah kata, "Innama ya'muru masajidallah." Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Tengok. Tiba-tiba ada orang yang dia halang. Dia cuba halang daripada disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan sunnah-sunnah Nabi. Tadi ayat surah Baqarah 104 tu dah beritahu dah. Sebab apa? Sebab penyakit hasad. Penyakit hasad. Tak boleh kita datang untuk menyampaikan risalah Tuhan. Kita bukan datang untuk ajak cerita kisah-kisah dah. Kita datang untuk mengajar apa yang patut umat dengar. Apa yang patut umat dengar. Sebab apa? Kita semua yang kata orang Islam ni, masing-masing dia ada dia punya, kita kata, hala tuju. Hala tuju. Apa dia? Hala tuju kita tentulah syurga. Hala tuju kita tentulah syurga. Sebab tu Ibn Qayyim sebut tentang kelebihan ilmu. Ibn Qayyim bawa 4 ayat Quran tentang orang yang minat majlis ilmu ni, apa akan jadi kat dia. Ibn Qayyim sebut dalam kitab dia Darus Sa'adah, Miftah Darus Sa'adah,
Dia Ibn Qayyim sebut tentang empat ayat Quran yang cerita tentang orang yang mengaji ni apa akan berlaku pada. Tiba-tiba kita tak bagi orang mendengar ayat Quran hadis. Apa akan jadi pada orang tu? Ayat pertama dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Tuan-tuan, Mujadalah ayat 11. Dengar betul-betul apa yang Allah Ta'ala kata. Allah Ta'ala dalam ayat ni Allah kata yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yarfa'illah bermakna Allah yang angkat, bukan manusia. Yarfa'illah, angkat tu dikaitkan dengan Tuhan. Allah yang angkat orang beriman daripada kamu. Daripada golongan-golongan ni ada orang beriman, Allah yang angkat. Apa yang Allah angkat? Allah angkat darjat. Angkat darjat. Siapa yang diangkat darjat? Orang yang wallazina utul ilma, orang yang diberi ilmu. Orang yang diberi ilmu. Takkan kita nak biar umat tak diangkat darjat, kita nak biar dia duduk santai, tak payah mengaji, tak payah apa. Sedangkan surah Al-Mujadalah ni sebut ayat 11 diangkat darjat. Yang kedua, kita tengok surah Al-Anfal ayat 2 dan 4. Tengok, saya akan baca 4 ayat. Tapi tak lama-lama, kita buat gula memang tak lama. Kita buat gula memang tak lama, set lah. Yang kedua, surah Al-Anfal tadi, Allah Ta'ala sebut innamal mu'minuna allazina iza zukhirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun, lagi sekali disebut darjat. Lagi sekali disebut darjat. Dua dah disebut tentang darjat. Kenapa diangkat darjat? Nanti Ibn Qayyim akan bagi tahu. Ayat pertama tadi Mujadilah pun sebut diangkat darjat. Ayat Al-Anfal juga disebut tentang diangkat darjat. Ibn Qayyim akan beritahu kita kenapa diangkat darjat. Ayat yang ketiga adalah surah At-Taha. Surah Taha ayat 79. Taha 79. Allah Ta'ala sebut wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumul darajatul ula. Tengok, darajatul ula. Diangkat darjat. Disebut tentang darjat lagi. Tengok. Dan barang siapa datang kepada Rabbnya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh, maka itulah orang-orang yang mempunyai tempat yang tinggi lagi mulia. Surah Taha ayat 79. Baik. Kemudian ayat yang terakhir, minta maaf 75, bukan 79, 75. Kemudian ayat apa? Surah An-Nisa ayat 95 dan 96. Tadi Taha 75. Dan Allah sebut wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatun minhu wa maghfiratun wa rahmah. Disebut darajah lagi. Kata Ibn Qayyim, inilah 4 tempat di dalam Al-Quran tentang kenaikan darjat. Di akhirat lah, diangkat darjat. Okay. 3 di antaranya adalah bagi orang yang beriman. Ayat tu sebut daripada ayat 1 yang kita kata ayat mula tu, daripada surah Mujadilah tu, dia sebut tentang ya fa'ala allazina amanu, tentang orang beriman, diangkat darjat. Ayat yang kedua juga disebut tentang innamal mu'minuna allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliya alaihim ayatu zadat imanan. Iman. 2. Ayat yang ketiga juga disebut tentang wa may ya'ti mu'minan, beriman. 3 ayat cerita diangkat darjat orang yang beriman. Orang yang beriman. Kata Ibn Qayyim, iaitu kenaikan darjat dengan ilmu yang berguna. Macam mana nak beriman kalau tak ada ilmu? Ibn Qayyim kata diangkat darjat sebab iman. Bagaimana nak ada iman kalau tak ada ilmu?
Macam mana nak tahu apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Sebab tu kita kata setiap majlis ilmu ni tak boleh diberhentikan. Nanti manusia akan jadi jahil. Lawan ilmu, jahil. Dia akan tak tahu. Dan ayat yang keempat tu baru sebut tentang apa? Mujahidin, jihad. Ayat yang keempat diangkat darjat sebab jihad. Sebab tu dalam surah Taubah 22 Allah Ta'ala cerita tentang apa dia? Allah Ta'ala kata kenapa semua sahabat kena pergi perang. Taubah 22 Allah Ta'ala tanya pasal apa semua sahabat kena pergi perang. Habis siapa nak mengaji dengan Nabi? Kalau semua sahabat pergi perang, siapa nak mengaji dengan Nabi? Janganlah semua pergi perang. Kena ada orang yang mengaji dengan Nabi supaya nanti bila sahabat yang pergi perang balik boleh ajar. Bermakna kata para ulama kita, hanya jihad, hanya ilmu boleh ganti jihad. Hanya ilmu boleh ganti jihad. Tak ada benda lain yang boleh ganti tempat jihad kecuali ilmu. Tiba-tiba ilmu pula kita kena tahu ilmu yang mana. Ilmu yang mana. Bukan semua ilmu akan dapat ganjaran ni. Tuan-tuan tengok apa yang para ulama kita kata. Tengok apa ulama kita. Dia kata daripada Anas bin Malik Nabi SAW bersabda, kata Nabi, min asratis sa'ah an yarfa'al ilmu wa yasbutal jahlu. Tanda-tanda nak kiamat dah, ilmu diambil daripada orang jahil. Ilmu diambil daripada orang jahil. Bermakna dia main mengajar tapi dia pun tak tahu apa yang dia ajar. Dia main, dia cerita, dia balik. Cukup time dia balik. Dia baca tafsir tapi bukan dia cerita pasal tafsir, dia cerita pasal cerita lain. Dia pun tak tahu. Dia cuma buka kita tafsir, dia kata para ulama kita kata daripada hadis Anas bin Malik ini, hadis Bukhari Muslim, ilmu jangan diambil daripada orang yang jahil, yakni yang tak tahu tentang Quran dan Sunnah. Jangan. Yang kedua daripada Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna min asratis sa'a an yultamasa ilmu inda as-saghir. Tanda-tanda kiamat Nabi kata, tanda kiamat ilmu diambil daripada siapa? Diambil daripada as-saghir. Apa itu as-saghir? Apa itu as-saghir? Para sahabat tanya. Nabi kata ahlul bid'ah. Ambil lagi banyak, ambil ilmu daripada ahli bid'ah, lagi cepatlah akan kiamat. Jangan. Tak boleh. Hadis ini adalah hadis riwayat Imam At-Tabrani, Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih. Tengok. Kata Ibnu Mas'ud, manusia sentiasa soleh dan berpegang kepada yang baik selama ilmu datang kepada mereka dari sahabat Muhammad. Tuan, kata Abdullah bin Mas'ud, manusia akan menjadi soleh dan baik selama ilmu yang mereka mengaji itu datang daripada sahabat Muhammad. Dia pun pergi ambil ilmu daripada selain daripada sahabat Muhammad, tak tahu mai ke mana, dia pun tak akan jadi baik. Sahabat kata. Dan orang yang berilmu daripada kalangan mereka, dari para sahabat. Jika ilmu datang pada mereka daripada kaum as-saghir, maka mereka akan binasa. Kalau ambil ilmu daripada kaum as-saghir yang Nabi kata tadi, siapa dia? Ahlul bidah. Bila ambil ilmu daripada ahli bidah, apa ilmu masuk kata? Binasalah mereka. Kenapa binasa? Amalan mereka bukan ikut Nabi. Amalan mereka bukan ikut Nabi. Tafsiran bukan guna tafsiran salah, guna tafsiran ikut suku. Dengar sahabat Nabi tak mau, semua tak mau. Jangan tuan-tuan. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Abdul Razak dan Abu Nu'aim. Ditanya pada Said bin Zubair, bagaimana satu kaum tu boleh binasa? Kata Said bin Zubair, apabila ulama salaf di kalangan mereka meninggal. Habis tuan-tuan. Macam mana satu kaum boleh binasa? Bila ulama yang membawa Quran dan hadis mati. Habis.
bila ulama hamba Quran dan hadis mati dan kita tak ada nak mengaji dengan dia, kita tak ada masa, baru kita nak mengaji dengan siapa? Nak mengaji dengan siapa? Jadi kita dah pesan berapa kali dah, mengajilah dengan para ulama salaf yang sentiasa membaca pada antum ayat Quran dan hadis yang sahih, yang bagi tahu riwayat dan beritahu ayat apa. Siapa yang menafsir ayat tu, kita tak nak mengaji dengan siapa dia. Kata para Nabi kita, jangan ambil ilmu indal asagir, jangan ambil ilmu dengan ahli bidah. Minta maaf, tak boleh ambil daripada ahli bidah. Macam mana kita nak tahu dia ahli bidah? Kita boleh tahu sebab kita ada penampil Quran dan Sunnah. Kita ada penampil Quran dan Sunnah, kita berhak tanya. Ustaz baca hadis, lepas tu Ustaz tafsir macam ni, daripada mana datang tafsiran tu? Ustaz ambil kat mana? Ayat Quran, Ustaz baca Quran, Ustaz tafsir, Ustaz rujuk kitab mana? Tanya. Kita berhak tanya, pasal ini agama. Ini agama. Tengok. Para ulama kita dah bagi nasihat banyak kali dah. Ibnu Mubarak bagi nasihat, Ibnu Sirin bagi nasihat. Dia kata al-ilmu minad din. Ilmu ni agama. Ilmu ni agama. Fanzur. Kena tengok ta'amman yakuzu dinakum. Dia kata ilmu ni agama. Tengok. Dia kata tengok. Dalam kalimah saya Muslim, para ulama salah begitu. Ilmu ni agama. Al-ilmu minad din. Ilmu ni agama. Tengok daripada mana ambil agama. Ambil daripada Syiah, jadi Syiah. Ambil daripada Khawarij, jadi Khawarij lah. Pasal dia agama. Ilmu ni yang kita nak bawa balik ni, kita nak amal jadi agama. Tiba-tiba kita tak kisah. Kalau kita nak beli baju, kasut, kita kisah. Ini betul-betul memori lah naik ni. Kasut ni Adidas betul ori lah. Semua kita tanya, daripada mana? China punya ke? Betul, cek. Atas, bawah, semua cek. Mai tak agama? Janji dia Al-Fadhil, dia Ustaz. Jadi kita dengar sudah. Bagi contoh macam mana? Kita pergi jumpa doktor. Doktor bagi ubat. Abang, doktor bagi ubat. Abang tanya lah ubat tu daripada mana? Siapa buat dah tanya kan? Agama tu macam tu lah. Macam ubat lah, tak payah tanya lah. Makan sudahlah. Racun kalori, vitamin C kalori, doktor bagi makan lah. Kalau silap makan, jalan lah. Tak apalah. Adakah buat perbandingan lagu tu? Pergi jumpa doktor bagi ubat, pernah kita tanya tak? Tak kan? Agama pun jangan tanya. Ni perbandingan apa ni? Sahabat-sahabat, imam-imam salaf semua duk begitu. Tengoklah ambil agama daripada mana. Sekurang-kurangnya bila baca hadis beritahu riwayat. Sekurang-kurangnya beritahu apa sahabat kata tentang hadis ni. Sekurang-kurangnya kena beritahu apa sahabat. Tak boleh pion orang lain lagi. Tak boleh masuk siapa lagi. Sahabat kata apa tentang hadis ni, tentang ayat ni. Pasal depa yang mengaji daripada Nabi. Masa pada menunjuk pukul 9. Maka mudah-mudahan apa yang Al-Fadhil kita, tuan guru kita, sahibus samaha, mufti Dewan Imam Syafi'i bagi kita kongsi tadi, dan sebuah sedikit ilmu yang saya kongsi juga daripada Al-Fadhil. Moga kita dapat ambil manfaat dan pada pukul 9. Jadi kita tutuplah dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.